warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapatlah kita berkumpul semula pada minggu ini untuk sama-sama meneruskan perjuangan kita dalam bab apa? Bab wakaf dan ibtida. Kadang-kadang tak ingat Ustaz, dah seminggu berlalu tak ingat pula bab apa yang kami belajar. Jawabnya wakaf dan ibtida. Bab yang keberapa tu? Bab yang keempat dalam tajuk tahap 3. Tapi kalau ambil daripada tajuk tahap 1, bab yang ke-13. Bermakna hampir 13 bab perempuan dah belajar dengan Ustaz. Banyak ke sikit? Banyak. Kalau tak faham juga tak tahulah perempuan nak mengajar macam mana. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan ya, daripada 13 bab yang Ustaz ajar, takkanlah 1-2 bab kita tak faham apa yang diajarkan. Tapi dengan syarat perempuan kena istiqamah sentiasa untuk hadir dalam kelas Ustaz ya, walaupun hanya seminggu sekali. Baik, sebelum kita mulakan kelas, jangan lupa minggu depan kita tak ada kelas tau. Minggu depan kebetulan hari kebangsaan, cuti, Ustaz bagi cuti. Jumpa tak jumpa Ustaz selepas itulah, iaitu pada berapa hari bulan? 7 hari bulan ya. 7 hari bulan. 7 ke 6 hari bulan ya. 7 ke 6 hari bulan September perempuan jumpa Ustaz balik. Dan perempuan jangan cuti lama-lama. Nanti kalau cuti lama-lama lupa apa yang diajar. Tak ingat dah apa yang diajar oleh Ustaz. Jadi perempuan ingat ya, lepas minggu depan tak ada kelas, minggu satu lagi baru ada kelas balik insya-Allah. Okey perempuan, jangan lupa sebelum kita mulakan kelas dapatkan nota baru saya di belakang sana. Kita ada nota berkenaan dengan wakaf ta'anuf 1 set. Dan kita ada wakaf qabih 1 set. Jadi perempuan beli nota ini di belakang untuk sama-sama kita gunakan ketika belajar sebentar lagi. Dan pada minggu sudah Ustaz dah bagi 1 nota iaitu berkenaan dengan kalimah-kalimah yang sesuai untuk wakaf dan ibtida. Itu juga kita akan bincangkan kemudian insya-Allah. Tapi hari ini mudah-mudahan kita dapat habiskan 3 lagi jenis wakaf sambungan kepada 3 wakaf yang sebelum ini yang kita dah belajar pada minggu sudah. Baik, sebelum kita mulakan kuliah, marilah sama-sama kita baca doa. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila masuk bab yang ke-13 ataupun bab yang keempat lah dalam tajuk tahap 3 ni, iaitu tajuknya apa? Wakaf dan ibtida. Apa yang penting puan-puan kena faham? Yang pertama sudah tentu istilah tentang beberapa istilah yang Ustaz dah nyatakan sebelum ni, antaranya wakaf, apa makna ibtida, apa dia qata'u, apa dia sakta. Puan-puan dah dapat nota tersebut? Dah dapat ya, alhamdulillah. Pegang elok-elok nota tu, mungkin dalam ujian keluar. Mungkin dalam ujian keluar nota tu. Apa tu soalan berkenaan dengan wakaf, ibtida, qata'u dan juga sakta. Tapi sebelum tu ada tak Ustaz khabar? Sejarah, sedikit sejarah berkenaan dengan wakaf ya. Yang mana pada zaman sahabat, ada seorang ulama yang namanya siapa? Ulama yang pertama yang berjaya menghasilkan kitab berkenaan wakaf siapa? Imam Syaibah
An-Nasah Al-Madani Al-Kufi. Puan-puan pegang nama tu elok-elok, mana tahu keluar dalam periksa. Puan-puan jangan pula menggelabah cari mana nama Ustaz tak jumpa-jumpa. Puan-puan dah Ustaz sebut banyak kali bahawa Imam Syaibah bin An-Nasah Al-Madani Al-Kufi adalah ulama yang pertama yang berjaya menghasilkan kitab berkenaan dengan wakaf. Apa nama kitab beliau? Al-Wukuf. Sebut. Pegang elok-elok nama tersebut. InsyaAllah kalau keluar dalam exam, puan-puan jawablah begitu ya. InsyaAllah. Setidak-tidaknya tahulah nama ulama yang berjaya mengkaji dan juga berjaya menghasilkan kitab berkenaan dengan wakaf. Dan ulama itu hidup pada zaman bila? Zaman sahabat-sahabat Nabi. Ya, bukan zaman Rasulullah. Ya. Pada zaman Rasulullah belum ada lagi kitab berkenaan dengan wakaf. Ya. Habis itu Ustaz, macam mana umat pada zaman itu nak mengetahui tempat berhenti dan tempat ibtidak? Jawabnya mereka bertanya dengan Rasulullah sendiri. Ketika itu Rasulullah masih ada. Tetapi selepas Rasulullah dah tak ada, maka mereka bertanya dengan siapa? Dengan sahabat-sahabat Nabi lah. Yang belajar direct dengan Nabi SAW. Antara sahabat Nabi yang belajar Al-Quran direct dengan Nabi, antaranya adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ibnu Mas'ud dan sebagainya. Ramai lagi lah ulama-ulama Quran ataupun sahabat-sahabat Nabi yang belajar direct dengan Nabi SAW. Selain daripada isteri-isteri Nabi sendiri. Ya. Okey puan-puan, kita dah masuk perbincangan bab wakaf pada minggu sudah. Jadi tak perlu saya bincangkan balik apa makna wakaf, apa dia ibtidak, apa dia qata'ah, apa dia saktah. Puan-puan yang itu dah sedia maklum. Kemudian puan-puan ingat tak ada Ustaz sentuh berkenaan dengan 4 sebab kenapa kita mewakafkan bacaan? Ada? Boleh sebut tak yang pertama? Takut lupa. Yang pertama apa dia? Ibtirari. Tengoklah nota masing-masing puan-puan. Tengok nota masing-masing puan-puan salin ya. Sekali lagi ulang. Ibtirari. Apa dia ibtirari? Terpaksa atas darurat. Maksudnya kita menghentikan bacaan atas sebab darurat. Ataupun terpaksa berhenti atas sebab kecemasan. Ya. Contohnya tak cukup nafas. Ini selalu berlaku pada kita, berlaku pada ustaz juga. Perempuan tak cukup nafas. Tadi ingatkan cukup nafas. Bila time dah baca tu, sampai tengah-tengah ayat tu tak cukup pula nafas. Maka terpaksalah kita berhenti. Kata ulama, hukumnya harus kamu menghentikan bacaan kamu. Ya? Tapi kena ingat, cara nak memberhentikan bacaan dia bukan ikut suka hati kita. Dia ada kalimah yang tertentu ataupun perkataan yang tertentu dalam Quran yang boleh kita berhenti. Ya? Jadi puan-puan, sebab yang pertama tadi apa namanya? Ibtirari. Okey, sebab yang kedua apa dia? Ikhtibari. Apa makna ikhtibari? Menguji. Siapa yang uji siapa? Guru menguji para pelajar di saat membaca Quran. Maknanya ketika puan-puan baca Quran, maka puan-puan berhenti pada satu ayat, lalu ustaz bertanya, apa nama wakaf yang puan-puan berhenti tadi? Itu namanya menguji. Maka bila ustaz bertanya tadi, puan-puan berhenti tak baca Quran? Berhenti. Itu namanya ikhtibari. Okey, 2. Yang ketiga? Intizari. Intizari apa maknanya? Menunggu. Siapa yang tunggu siapa? Sudah. Siapa yang tunggu siapa? Biasanya anak murid lah, tunggu guru, tunggu cikgu untuk memperdengarkan beberapa bentuk bacaan bagi ayat-ayat tertentu dalam Quran. Maknanya bukan semua ayat tu ada 2-3 bentuk bacaan, tidak. Maknanya contoh yang ustaz bagi dalam intizari adalah surah Al-Insan ayat 4 pada perkataan salasila. Pada perkataan apa puan? Ini kena ingat ni, macam keluar je dalam paksa nanti. Jadi puan-puan, tolong ingat perkataan salasila boleh dibaca dengan berapa wajah bacaan? 3 bentuk bacaan seperti mana yang ustaz terangkan. Itu namanya intizari. Jadi apabila puan-puan menunggu ataupun puan-puan berhenti baca Quran sebab menunggu ustaz memperdengarkan 3 bentuk bacaan tadi, itu namanya intizari. Dan yang terakhir, sebab yang keempat, ikhtiyari. Maknanya apa? Memilih ataupun pilihan. Kata ulama, ikhtiyari ini maksudnya kita memberhentikan bacaan Quran atas sebab kita memilih ataupun kita menghentikan bacaan atas sebab adanya tanda-tanda wakaf dalam Quran. Yang ni biasa kita lakukan ketika baca Quran. Betul tak? Bapak perasan tak dalam Quran kita ada simbol-simbol tanda-tanda wakaf? Ada ke tidak? Ada. Antaranya yang kita perasan, yang kita biasa nampak apa dia? Bulatan berhias, jim
kecil, sad, lam ya, qaf, lam ya titik 3 bertindih, mim kecil berbaring dan sebagainya. Jadi itulah antara simbol-simbol tanda-tanda wakaf yang berada di bawah tajuk ikhtiyari. Maka dengan itu para ulama, kalau puan rujuk mana-mana kitab tajwid, dia menganjurkan kepada kita agar kamu belajar lebih detail tentang jenis-jenis wakaf yang ada dalam Quran. Di bawah tajuk inilah, di bawah tajuk ikhtiyari. Baik, pada minggu sudah, puan-puan, kita disebutkan ada berapa jenis wakaf dalam Quran? Ada 6 jenis wakaf. Tapi sebelum tu saya nak bagi tahu ni, perkataan istilah jenis wakaf dengan simbol ataupun tanda wakaf berbeza. Ingat ya, sekali lagi saya ulang, perkataan jenis-jenis wakaf dengan tanda ataupun simbol wakaf berbeza makna. Kalau simbol merujuk kepada tanda wakaf yang kita sebut tadi lah, mim kecil berbaring, bulatan berhias, jim kecil, sad lam ya, qaf lam ya, titik 3 bertindih, lam alif, itu namanya apa? Itu maknanya simbol ataupun tanda-tanda wakaf. Tapi kalau kita sebut jenis-jenis wakaf, ada berapa? Ada 6. Janganlah bagi ustaz soal, ustaz jawab juga. Puan-puan jawablah. Dalam buku tajuk ustaz ada, muka surat 76. Mari kita sebut 6 jenis wakaf yang terdapat dalam Al-Quran kita. Yang pertama, wakaf tam atau lazim. Sebut. Muka surat 76 ya perempuan ya. Tu ada senarainya kat bawah tu. Nombor 2, wakaf jaiz. Nombor 3, wakaf kafi atau aula. Nombor 4, wakaf hasan. 5, wakaf ta'anuk. 6, wakaf qabih. Apa yang kita sebut tadi? Jenis-jenis wakaf. Tapi kalau ustaz kata bulatan berhias, mim kecil berbaring, itu apa namanya? Simbol ataupun tanda wakaf. Jadi faham tak? Beza tak makna simbol ataupun tanda wakaf dengan jenis-jenis wakaf? Beza ya. Jadi perempuan nanti bila menduduki ujian, perempuan kena fahamkan arahan soalan. Ustaz nak minta jenis wakaf ke ustaz nak minta simbol wakaf? Jadi perempuan kena fahamkan arahan soalan ya. Jadi alhamdulillah pada minggu sudah kita sempat mengkaji berkenaan dengan 3 jenis wakaf yang awal, iaitu muka surat 77. Cuba kita buat ulang kaji sekejap sebelum kita lanjutkan kepada wakaf yang keempat, 5 dan 6. Wakaf yang pertama minggu sudah disebut dengan wakaf tam atau lazim. Sebut. Perempuan biasanya kalau kita nak belajar buat wakaf ni, perempuan kena tahulah dulu apa makna tam, apa dia lazim. Jangan tahu sebut aja, perempuan kena tahu apa maknanya yang detail kepada tam dan lazim tadi. Jadi kata ulama, wakaf itu berhenti, tam itu apa? Sempurna, lazim itu apa? Wajib. Bukannya biasa. Dalam bahasa kita kadang-kadang lazim kita kata biasa kan. Tapi tidak dalam bahasa tajwid. Dalam bahasa tajwid, lazim itu adalah wajib ataupun mesti. Baik puan-puan, apakah huraiannya di situ? Kata ulama, menghentikan bacaan pada menghentikan bacaan pada rangkai kata yang sempurna dari segi lafaz dan makna. Lafaz tu maknanya sebutan lah, dari segi sebutan, manakala makna tu dari segi terjemahannya ya. Serta tidak tergantung dengan perkataan berikutnya. Dan puan-puan, dipendekkan cerita, ingat tak minggu sudah apa yang ulama nak tunjuk ataupun tunjuk simbol pada wakaf tam atau lazim ini? Apakah simbolnya? Mim kecil berbaring atau antara dua ni, yang mana banyak dalam Quran? Mim kecil berbaring ke bulatan berhias? Dah tentulah bulatan berhias ustaz. Sebanyak mana ayat Quran tersebut, maka sebanyak itulah bulatan berhias dalam Quran. Tapi kalau mim kecil berbaring, banyak ke tak banyak? Tak banyak. Sikit aja contohnya minggu sudah kan ustaz bagi contoh. Kalau mim kecil berbaring, kalau kita tengoklah dalam surah Yasin. Malam ni kita baca surah Yasin. Surah Yasin ada berapa ayat? 83 ayat. Puan-puan tahu tak ada berapa mim kecil berbaring? 1 je pada ayat 76. Tapi kalau ustaz kata bulatan berhias, banyak, sebanyak itulah, sebanyak jumlah ayat surah dalam surah Yasin itulah jumlahnya bulatan berhias. Jadi perempuan,
Nanti kalau diminta puan-puan cari contoh bulatan berias, saya rasa tak ada masalah puan-puan nak carinya. Contohnya kan Yasin, bulatan berias. Kan senang. Puan-puan betul tak? Yasin, lepas tu apa? Bulatan berias. Tapi kalau mim kecil berbaring, kena rujuk ayat 76 saja. Fala yahzunka qawluhum. Baru ada mim kecil berbaring. Betul? Jadi puan-puan, apa pun bila jumpa wakaf tam atau lazim, ingat tak Ustaz tulis kat whiteboard, apa yang patut kita lakukan? Maksudnya praktikal. Praktikalnya macam mana? Kata ulama, kita amat digalakkan berhenti pada wakaf ini. Mana jawapannya? Tu dalam buku tajuk Ustaz. Puan-puan tinggal baca dan faham. Jadi kata ulama, bila sebut kita amat digalakkan, maknanya puan-puan perkataan itu hampir kepada wajib dah. Tapi bukan wajib berhenti. Kalau puan-puan rasa-rasanya tak nak berhenti pun boleh, tak ada masalah, tidak berdosa. Tapi para ulama amat menggalakkan kita berhenti ketika jumpa wakaf tam atau lazim. Itu sebabnya kalau puan-puan tengok tilawah Quran malam tadi, kebanyakan ataupun majoriti semua qari dan qari'ah, bila jumpa je bulatan berhias mesti berhenti. Tak ada pula Ustaz tengok malam tadi qari dan qari'ah menyambungkan bacaan, tak ada. Semuanya berhenti belaka. Tapi dahsyatnya qari dan qari'ah yang baca puan-puan, mereka semuanya napasnya panjang-panjang dan suaranya tinggi, sedap. Macam kita ni ada lagu tak baca Quran? Apabila tak ada? Ada. Cuma tak tahu lagu apa yang puan-puan bawa. Sebab apa? Kita tak belajar. Cuba puan-puan pergi belajar Taranum. Tahulah lagu apa yang kita bawa. Lagu Bayati ke, Hijaz ke, Nahwan Sobak dan sebagainya, kita tahu. Dengan syarat kena belajar. Tapi kalau kita tak belajar, jadi sebenarnya kita ni semua kita ada lagu. Cuma tak tahu lagu apa yang kita bawa. Allahu Akbar. Jadi puan-puan, Ustaz, macam mana kalau dalam exam, dalam latihan, Ustaz minta contoh ayat yang ada wakaf tam atau lazim. Mari saya tunjukkan caranya. Begitu. Cuba puan-puan rujuk kepada contoh dalam buku tajuk Ustaz. Ustaz kata apa ni? Surah Yasin ayat 76. Okey, mari kita baca contoh ayat yang ada wakaf tam atau lazim yang menggunakan mim kecil berbaring dan juga pada masa yang sama ada bulatan berias. Contoh ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikut Ustaz ya. Fala yahzunka qawluhum. Ingat, bila Ustaz minta contoh, puan-puan salinlah ayat tadi. Ustaz macam mana nak salin? Puan-puan buka lah buku tajuk Ustaz ni, copy lah puan-puan ni, ataupun tekap buku puan-puan tu pada ayat Quran Ustaz ni, puan-puan salinlah ikut urutan apa ayat yang kita nampak tadi. Sekali lagi diulang. Fala yahzunka qawluhum. Apa nak buat pada ayat tadi? Apa nak buat? Jawabnya salinlah. Salinlah dalam peksa, dalam ujian. Puan-puan apa nak buat, salin. Kemudian lepas tu, memanglah puan-puan baca tadi. Memanglah puan-puan berhenti. Tetapi kena ingat, lepas puan-puan salin, puan-puan kena bubuh mim kecil berbaring. Kadang-kadang seronok sangat excited dapat jawapan. Alah senang ni Ustaz, kacang ni jawapan ni Ustaz. Kadang-kadang kita lupa nak bubuh mim kecil berbaring. Kena ada mim kecil. Kalau tak ada mim kecil, maka jawapan puan-puan kira salah. Kena ada mim kecil berbaring ya. Kemudian kalau puan-puan rajin, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kalau rajin salinlah ayat berikutnya sampailah hujung sekali. Dan jangan lupa bubuhlah bulatan berhias. Dan dalam bulatan berhias tu ada apa? Nombor-nombor apa? Nombor ayat. Puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat? Nak baca nombor ayat kanan ke kiri ke kanan? Apa dia? Tetapkan iman, jangan berubah-ubah jawapan dulu. Ada satu kelas tu jawab berubah-ubah. Minggu yang pertama jawab kiri ke kanan, minggu kedua kanan ke kiri pula puan-puan. Puan-puan jangan salah faham. Nak baca nombor ayat mesti kiri ke kanan. Jadi yang puan-puan nampak dalam bulatan berias tu nombor berapa? 76. 7 tu bentuknya macam huruf V. V ya. 6 bentuknya macam 2 terbalik ya, 2 diterbalikkan. Kalau 2 macam ni, 6 diterbalikkan duanya ya. Jadi puan-puan, inilah namanya wakaf tam atau lazim jugalah. Cuma simbolnya berbeza. Ustaz, jadi kami nak salin setakat mana? Kalau mampu salin semua. Kalau mampulah. Tapi kalau tak mampu, fala yahzunka qawluhum, mim kecil berbaring, tak mampu nak salin, puan-puan bubuh apa tahu?
dot. Boleh? Apa makna dot? Maknanya ada ayat berikutnya. Jadi puan-puan faham. Alhamdulillah. Puan-puan kan senang jawab periksa ustaz nanti. Tapi kena ingat ya, dalam ujian nanti, maybe ustaz tanya, ustaz minta sama ada mim kecil berbaring ataupun bulatan berhias. Puan-puan tengok, baca arahan soalan, baru jawab. Jangan main jawab aja, nanti kita tak tahu sama ada mim kecil berbaring ataupun bulatan berhias yang ustaz minta. Ya. Okey, jadi puan-puan macam itulah cara ya untuk jawab soalan dalam latihan ataupun dalam ujian pada masa akan datang, insya-Allah. Jadi puan-puan, nanti dalam periksa kalau ustaz tanya contoh wakaf tam atau lazim, puan-puan tak payah pening-pening, pi ambil dalam surah apa tadi? Yasin ayat 76. Ustaz, takkan dalam satu Quran tu surah Yasin aja ustaz? Banyaklah puan-puan. Ingat tak minggu sudah ustaz tunjukkan surah apa lagi? Ada surah Al-Baqarah ayat 253, 212, ayat 26 pun ada. Ataupun surah Yunus ayat 65, surah Al-Qamar ayat 6. Ni ustaz cari sendiri tau. Balik rumah puan-puan pergilah cari sendiri. Kalau ada puan-puan tandakan, masukkan dalam nota kita. Mudah-mudahan dapat dijadikan pilihan jawapan untuk puan-puan pada masa akan datang. InsyaAllah. Jadi puan-puan, kesimpulannya, wakaf tam atau lazim itu adalah amat digalakkan berhenti dan diwakili dengan simbol mim kecil berbaring atau bulatan berhias. Tapi kena fahamlah antara mim kecil berbaring dengan bulatan berhias, yang mana lebih banyak? Bulatan berhias. Tapi biasanya saya minta mim kecil berbaring puan-puan. Kalau yang banyak-banyak ni biasa jarang ustaz minta. Pasal apa? Senang sangat jawab soalan. Puan-puan kena cari mim kecil berbaring. Jadi tapi puan-puan jangan risau, ambillah contoh dalam surah Yasin ayat 76. Kemudian wakaf yang kedua. Puan-puan, wakaf yang kedua. Wakaf yang kedua disebut dengan wakaf jaiz. Apa makna wakaf itu? Berhentilah, jaiz. Harus. Dekat situ dah kita nampak dah apa yang kita kena buat pada wakaf ini. Ya? Okey puan-puan, cuba kita baca huraiannya. Menghentikan bacaan pada kalimah yang tidak merosakkan makna. Oh, maknanya kita berhenti pada perkataan yang tidak merosakkan makna. Okeylah tu puan-puan, tak ada masalah. Tapi puan-puan, apa huraian ulama, lanjut ulama seterusnya? Kata ulama, simbol yang diberikan untuk wakaf ini apa dia? Jim kecil. Sebut. Jim. J-I-M. Jim kecil. Bukan jin kecil. Kalau jin kecil tu makhluk Allah yang dekat luar sana perempuan dia. Bukan jin tetapi jim. J-I-M. Jim kecil. Ya. Dan puan-puan biasa tak jumpa simbol ni dalam Quran. Puan-puan perasan tak Qori'ah yang baca malam tadi? Antaranya Qori daripada Indonesia. Dia baca Al-Quran malam tadi, saya tengok surah apa, tapi saya perhatikan bila jumpa jim, dia tak berhenti, dia langgar, dia teruskan bacaan. Maka dekat sini, kata ulama, untuk praktikal wakaf jaiz, cuba sebut, kita diharuskan berhenti atau menyambungkan bacaan. Bergantung kepada kesesuaian makna. Puan, Qori'ah yang baca Quran mereka antarabangsa ni memang dah faham makna. Kebanyakan yang baca tu ustaz dengan ustazah, bukannya orang biasa macam kita ni. Jadi mereka ni ilmunya tinggi, mereka tahu makna. Tapi di sebalik itu juga mereka juga ada kelemahan. Itu sebab ada hakim yang menghakimi mereka. Jadi rupa-rupanya bila saya tengok malam tadi, Qori daripada Indonesia membaca, puan-puan hebat bacaannya. Puan-puan, dia tak berhenti pada wakaf jaiz. Sebab apa? Sebab dia tahu makna ayat tersebut lebih sesuai disambung. Macam kita ni orang awam tak berapa faham makna, biasanya kalau jumpa wakaf jaiz kita digalakkan berhenti. Maka puan-puan, ini memberi pilihan kepada kita orang awam dan kepada Qori dan Qori'ah untuk membaca Al-Quran mengikut peraturan yang disediakan oleh para ulama. Jadi ginilah. Jadi puan-puan sebagai pembaca Quran, kita ni kena belajar tafsir ke tak payah belajar? Kena belajar baru kita tahu sama ada wakaf jaiz tu harus berhenti ataupun boleh sambungkan bacaan. Macam Qori malam tadi dia tahu makna ayat tersebut, dia kata dia pada pendapat beliau lebih sesuai untuk disambungkan ayat tersebut, maka itu sebab disambungkan bacaan. Lagipun dia punya nafas memang panjang. Macam kita ni nafas pendek, puan-puan. Kalau nafas pendek macam kita ni, kata ulama, wakaf jaiz itu adalah lebih baik kalau kamu berhenti pada dia. Lebih digalakkan kamu berhenti pada dia, ya. Jadi puan-puan, ini memberi kemudahan kepada kita orang awam untuk berhenti bila menjumpai wakaf jaiz. Okey, contohnya kat mana? Surah Al-Baqarah ayat 29, panjang surah ni. Ayat ni panjang, ya.
Okey, kalau puan-puan tengok perkataan, cuba ikut Ustaz baca sama-sama. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kalau orang tanya, kenapa kamu berhenti? Tak cukup nafas tu di bawah tajuk apa? Ibtirari. Lupa lah perempuan, tak cukup nafas tu salah. Itu biasa yang kita sebut ya. Tapi dalam istilah tajuk disebut ibtirari, darurat ataupun terpaksa. Jadi perempuan boleh tak berhenti kat situ? Boleh? Sebab kita di bawah tajuk ibtirari. Kemudian kita sambung ayat berikutnya. Thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kali ini baru kita jumpa huruf jim kecil. Maka di situ rupa-rupanya wakaf jaiz. Maka puan-puan apa yang patut kita buat? Apa pula berhenti pula? Harus berhenti. Ataupun dalam ayat lain digalakkan berhenti. Puan-puan jangan semua kata berhenti. Jumpa wakaf tam berhenti. Jumpa wakaf jaiz berhenti. Jumpa wakaf kafi berhenti. Puan-puan macam tu senanglah belajar wakaf puan-puan. Dia gini. Setiap wakaf tu ada keutamaan dia. Puan-puan kena gunakan ayat apa tadi? Kalau jumpa wakaf jaiz nak buat apa? Kita diharuskan berhenti ataupun kita digalakkan berhenti. Kalau wakaf tam tadi, amat digalakkan berhenti. Puan, amat digalakkan dengan diharuskan berbeza makna puan-puan. Kalau amat tu lebih tinggi dia punya darjatnya, nilainya berbanding daripada diharuskan berhenti. Jadi, itu sebab wakaf jaiz ni Ustaz letak dengan nombor 2, ranking nombor 2 dalam susun atur wakaf dalam Quran ya. Jadi puan-puan, kelebihan wakaf jaiz kalau sudah berhenti nak ghostan ke tak payah. Tak payah terus wa huwa bi kulli syai'in alim. Jadi susah ke senang kita nak mempraktikkan wakaf jaiz? Senanglah, asalkan mata puan-puan jangan rabun, jangan tak nampaklah jim kecil tu. Kalau nampak, insya-Allah puan-puan berhentilah pada kalimat tersebut. Tetapi kan qori dan qari'ah, macam malam tadi baca Quran, mereka menyambungkan bacaan bila jumpa wakaf jaiz. Sebab mereka nafas panjang, puan-puan tak ada masalah. Macam kita dia, macam tadi ayat tadi pun kita dah potong awal dah pada jami'ah. Betul tak? Pasal tak cukup nafas. Jadi puan-puan, tak apalah. Walaupun kita orang awam, tetapi dengan adanya wakaf jaiz, maka memudahkan ke menyusahkan kita untuk berhenti? Memudahkan. Ya, tapi ada pilihan. Tak semestinya kamu berhenti, kamu juga boleh sambung ayat tersebut sekiranya bergantung kepada kesesuaian makna ayat tersebut. Jadi nak tak nak, kita semua kena belajar tafsir. Oh, lupa pula Ustaz bertanya. Setakat ni dah berapa jenis wakaf tadi? Pertama wakaf apa? Tam atau lazim. Yang kedua wakaf apa tadi? Persoalannya, dalam surah Fatihah ada tak 2 jenis wakaf ni? Wakaf tam atau lazim ada tak dalam Fatihah? Ada. Tapi diwakili dengan bulatan berhias. Tak ada mim kecil dalam Fatihah perempuan ya. Perempuan pergi cari memang confirm tak jumpa. Bagaimana pula dengan wakaf jaiz? Ada tak ada dalam Fatihah? Tak ada, tak ada. Yang kami nampak, biasa kami nampak bulatan berhias. Bulatan berhias itu di bawah wakaf tam atau lazim sahaja. Okey, seterusnya. Setakat ni dah berapa jenis wakaf? Okey, sebelum kita lanjutkan wakaf yang ketiga, sekali lagi Ustaz tanya. Kalau jumpa wakaf tam atau lazim nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Kalau jumpa wakaf jaiz, iya, pegang jawapan tu sampai bila-bila. Seterusnya muka surat sebelah 78. Nota ni pun Ustaz dah bagi minggu sudah dekat whiteboard kan. Apa nama wakaf yang ketiga ni? Sebut wakaf kafi atau aula. Sebut. Apa dia wakaf? Apa dia kafi? Apa dia aula? Alhamdulillah, serupa jawapan macam dalam buku. Alhamdulillah, pandai puan-puan jawab soalan Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Puan-puan, mari ikut Ustaz uraiannya. Menghentikan bacaan pada kalimah yang sempurna dari segi lafaz, tetapi maknanya
Masih tergantung dengan perkataan berikutnya. Ayat ni Ustaz dah tulis dekat whiteboard dah, minggu sudah puan-puan dah salin kan? Okey. Puan-puan, apakah simbol yang ulama gunakan untuk tunjuk wakaf kafi atau aula? Sebut sama-sama. Qaf lam ya. Macam mana simbolnya? Kecil. Tahu kecil, sebut bentuknya kecil. Macam ni. Qaf. Ni qaf lam ya. Macam ni. Dan saiz ni kecil dia tak ada besar dalam Quran, kecil macam ni. Ini adalah qaf, 3 huruf ni. Qaf lam ya. Puan-puan tahu tak qaf lam ya tu apa sebutannya? Qili. Kami sudah Ustaz bagi tahu. Sebutannya qili. Sebut? Qili. Dan qili ini diambil daripada 2 perkataan. Ingat tak minggu sudah? Apa dia? Qif aula. Sebut? Qif aula ni. Qif aula. Mana pun dapat, mana Ustaz dapat ni? Saya belajar lah puan. Saya belajar mengkaji. Saya belajar dengan tok-tok guru. Dulu saya pun tak tahu. Qaf lam ya ni apa benda ni Ustaz, saya tak tahu. Bila saya tanya, bila saya belajar, rupa-rupanya sebutannya adalah qili. Qili itu diambil daripada 2 perkataan. Qif aula. Sebut. Apa makna qif aula? Qif itu wakaf. Aula itu lebih utama ataupun lebih baik. Jadi kesimpulannya, kata ulama nanti, bila kamu jumpa wakaf ini, kata ulama, kita lebih utama berhenti daripada wasal. Daripada menyambungkan bacaan ataupun wasal lah perempuan. Ya, sekali lagi diulang. Kalau jumpa wakaf kafi atau aula, apa yang patut dibuat? Kita lebih utama berhenti daripada wasal. Ayat ni Ustaz dah bagi dah minggu sudah ya. Saya harap puan-puan dah dapat salin ya. Siapa tak salin, tak datang minggu sudah, tolong tengok nota daripada kawan-kawan ya. Okey, persoalannya Ustaz, nanti dalam latihan, dalam exam, macam mana kami nak tunjuk contoh wakaf kafi? Okey, contohnya tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 95. Mari ikut Ustaz baca. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. Kenapa puan berhenti? Ada wakaf kafi atau aula. Yang mana kami nampak simbolnya apa? Qaf lam ya. Qaf lam ya itu apa sebutannya? Qili. Diambil daripada 2 perkataan, apa dia? Qif aula. Maka kalau jumpa nak buat apa tadi? Lebih utama berhenti. Pandai. Sambung aja perempuan. Wallahu alimu bizzalimin. Puan-puan, jadi bila adanya wakaf kafi ni, susah ke senang jadi kita nak berhenti? Senang, memudahkan untuk kita nak memberhentikan bacaan bagi kita, terutamanya kita yang tak berapa faham makna ayat, puan-puan ya. Jadi puan-puan, kalau tengok dalam tilawah Quran, dah habis dah malam ni, malam final. Tilawah Quran, malam pengumuman, malam ni tak ada orang baca Quran lagi, melainkan Johan, Qori dan Qori'ah akan bacalah. Tapi tak ada lagi peserta-peserta lain yang membaca Al-Quran. Jadi malam ni tengoklah TV, puan-puan sama-sama kita doakan mudah-mudahan Qori dan Qori'ah negara kita mendapat tempat di hati juri ya, insya-Allah. Amin. Puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dengan adanya wakaf kafi ni mudahlah kita berhenti. Dan bila berhenti nak ghostan ke tak payah. Tak payah, terus aja baca wallahu alimum bizzalimin. Jadi macam mana nak salin Ustaz? Begini. Puan-puan kalau puan-puan rasa ayat yang mula-mula tu panjang, puan-puan tak payah salin semua. Puan-puan salin start daripada bima qaddamat aydihim. Habis tu sebelumnya macam mana Ustaz? Wala yatamannahu abadan. Yang tu puan-puan buat dot. Sudahlah. Boleh ke? Dot. Lepas tu bima qaddamat aydihim. Lepas tu nak buat apa? Apa dot puan-puan? Qaf lam ya. Puan-puan semua dot belaka. Allahu akbar. Puan-puan sabarlah dulu dot tu. Ni kena ada qaf lam ya, tunjuklah wakaf kafi kat situ. Lepas tu barulah kita buat dot. Puan-puan, setakat ni okey, faham tak? Puan-puan ni banyak Ustaz bagi diskaun tau. Saya dulu masa saya belajar dulu,
ustaz saya tak bagi saya dot. Kena salin semua ayat yang tertera di situ puan-puan ya. Tapi tak apalah. Ustaz memikirkan mungkin ada di kalangan kita yang tak berapa mahir menyalin. Jadi itu sebab ustaz ringkaskan buat dot. Lepas tu tulis bima qaddamat aidihim. Lepas tu qaf lam ya. Lepas tu dot. Tapi kalau rajin salinlah wallahu alimun bizzalimin. Terpulang lah. Tapi wallahu alimun bizzalimin itu sebenarnya tak payah salin pun tak apa. Tapi kalau nak salin okey, tak ada masalah. Cuma puan-puan, kata ulama untuk wakaf kafi ni, yang kata ulama tadi menghentikan bacaan pada kalimah yang sempurna dari segi lafaz dan makna, tetapi maknanya masih tergantung dengan perkataan berikut. Maksudnya begini, bila puan-puan dah berhenti bima qaddamat aidihim, puan-puan tak boleh sadaqallahul azim, sebab makna ayat itu masih tergantung. Jadi kalau nak berhenti kat mana? Nak sadaqallahul azim? Selepas kalimah wallahu alimum bizzalimin. Lepas tu barulah puan-puan sebut sadaqallahul azim. Itu maknanya terjemahan keterangan daripada apa yang kita jumpa dalam buku ustaz ni ya. Alhamdulillah. Jadi setakat 3 jenis wakaf yang awal ni okey ke? Puan-puan wakaf kafi atau aulan ni banyak tak dalam Quran? Boleh tahan juga ya kalau kita baca surah-surah yang panjang, contohnya surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seumpama dengannya, banyak simbol wakaf kafi dan aula, dan ini memudahkan untuk kita orang awam memberhentikan bacaan walaupun kita tak tahu maknanya ya. Tapi sebaik-baiknya belajarlah tafsir, belajar tadabbur supaya puan-puan dapat memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Puan-puan yang dirahmati Allah, mari kita sambung wakaf yang keempat, boleh? Okey, wakaf yang keempat sebut sama-sama. Wakaf hasan, sebut. Notanya di sini. Ataupun dalam buku pun ada. Tapi kalau ada something yang ustaz nak tambah, maka puan-puan boleh tambahlah pada nota tuan-tuan dan puan-puan. Okey, wakaf yang keempat. Tapi sebelum tu, kita sekarang ni berada pada bab yang ke-13. Wakaf dan ibtidak. Okey. Jadi sekarang ni wakaf yang keempat. Namanya wakaf hasan. Okey puan, apa makna wakaf? Berhenti. Hasan. Baik, kebetulan puan-puan, NGO saya namanya Baitul Hasan. Jadi orang tanya, ramai jemaah tanya kat ustaz, Ustaz Hasan tu nama siapa? La ilaha illallah. Saya kata, Hasan tu tak ada nama-nama siapa, tapi Hasan tu menggambarkan bermakna kebaikan. Hasan tu kebaikan. Jadi kat sini wakaf hasan maknanya wakaf yang baik. Wakaf tu berhenti, hasan tu baik. Jadi saya buat nama Baitul Hasan tu, Baitul itu rumah, Hasan itu kebaikan. Jadi rumah kebaikan, itulah singkatan daripada makna Baitul Hasan. Jadi berbalik kepada wakaf hasan, apa makna wakaf? Berhenti hasan, hasan itu baik. Okey, mari kita baca huraiannya, baca menghentikan bacaan. Sambung. Menghentikan bacaan pada kalimah yang sempurna, kejap ya. Kalimah yang sempurna tetapi masih tergantung dari segi, kejap ya, dari segi lafaz dan makna. Okey, lagi? Dengan perkataan berikutnya ataupun dengan kalimah berikutnya lah. Okey, lagi? Okey, yang itu nanti dulu. Itu nanti dulu. Yang penting kita kena fahamkan ini dulu. Ni, menghentikan bacaan ikut pada kalimah yang sempurna tetapi masih tergantung dari segi lafaz dan makna dengan perkataan berikutnya. Apa makna ayat ni, puan-puan? Okey, maknanya begini. Maksudnya kita berhenti sekejap lagi dari segi susun atur kalimah itu sempurna. Tak ada masalah dari segi penulisan lah. Tetapi nanti hakikatnya dari segi lafaz ni sebutan. Makna tu terjemahan. Dia masih tergantung dengan perkataan berikutnya. Maknanya kalau jumpa wakaf hasan, puan-puan tak boleh tutup dengan sadaqallahul azim. Tak boleh. Itu maknanya. Ya, puan-puan, sekarang ni apakah simbol yang ulama letak untuk wakaf hasan? Apakah simbolnya? Sad lam ya itu adalah apa? Sad lam ya ni daripada perkataan sebutannya adalah sili. Cuba sebut.
Sili itu diambil daripada dua perkataan, iaitu sil aula. Sil aula. Cuba sebut sil aula. Apa makna sil aula? Sil itu wasal. Wasal, aula itu adalah lebih utama. Jadi kesimpulannya, ini bermakna, puan-puan bila jumpa wakaf hasan, kata ulama apa tahu? Wasal lebih utama. Wasal tu apa? Sambung lebih utama. Jadi puan-puan rupa-rupanya, wakaf hasan ni berlawanan dengan wakaf kafi yang sebelum ini. Yang tadi kita cerita tadi, berlawanan puan-puannya. Kalau wakaf kafi lebih utama apa? Lebih utama berhenti. Kalau hasan, lebih utama sambung. Itu sebab qari dan qari'ah baca malam tadi. Saya perhatikan puan-puan, jumpa soalan mereka tak berhenti, mereka sambung puan-puan. Dan kebetulan mereka ada nafas yang panjang, suara yang sedap, maka tak ada masalah bagi mereka. Bagi kita orang awam ni macam mana ustaz? Kami nafas pendek, boleh ke kami berhenti? Jawabnya boleh. Boleh juga berhenti, ya. Tapi kalau nafas puan-puan pada waktu itu panjang, maka puan-puan lebih digalakkan ataupun utama menyambungkan bacaan. Jadi kata ulama, praktikal wakaf ini adalah lebih utama, kita lebih utama apa? Menyambungkan bacaan. Pandai. Menyambungkan bacaan daripada wakaf. Maknanya sambung bacaan lebih baik daripada wakaf. Tapi puan-puan jangan risau. Kalau misalnya puan-puan urgent, puan-puan, ustaz saya tak ada pilihan, ustaz saya nak kena berhenti juga pasal nafas dah habis. Maka itu juga boleh dilakukan oleh kita. Jadi tidaklah berdosa puan-puan ya. Tapi kalau puan-puan nafas puan-puan panjang, lebih baik sambungkan bacaan. Okey, contohnya macam mana? Contohnya dalam surah apa? Contohnya kat situ dalam buku tajuk ustaz, surah Al-Baqarah ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 7. Ayat 7. Okey, surah Al-Baqarah ayat 7. Mari kita baca dan kita praktikkan wakaf hasan. Puan-puan nampak wakaf hasan tu ada berapa tempat? Ada 2. Okey, mari. Tapi kena nafas panjang lah puan-puan. Kalau puan-puan tak nak berhenti pada sam'aim, puan-puan nak berhenti pada risyawah, boleh? Ataupun nak berhenti pada sam'aim saja pun boleh. Tapi kalau mampu, jangan berhenti, sambung. Dan untuk qari dan qari'ah yang mempunyai nafas yang panjang, mereka akan baca ayat ni daripada awal sampai habis, walahum adzabun azim. Saya rasa kita tak mampu nak buat puan-puan ya. Tapi tak apalah, puan-puan cuba ikut ustaz baca ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Biasanya qari dan qari'ah ataupun mereka yang betul-betul memahami tentang wakaf ni, mereka akan ulang balik tahu. Ulang kat mana? Wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Nampak? Pada peringkat awal, kita berhenti pada risyawah. Tapi akhirnya, kita mewasalkan, menyambungkan bacaan pada risyawah. Betul tak? Jadi puan-puan kalau mampu buat begitu, buatlah. Tapi ustaz, saya tak mampu lah ustaz. Saya kena berhenti juga sam'ihim. Boleh ke? Boleh. Kalau puan-puan dah berhenti pada sam'ihim, biasanya tak perlu ulang lagi. Boleh terus pada wa'ala absarihim risyawah. Dan bagi kita orang awam, tak nak ulang pun tak apa. Puan-puan boleh sambung. Walahum adzabun azim. Tapi sebaik-baik bacaan macam tadi yang ustaz baca tadilah. Dan kalau puan-puan nak yang tak lagi terbaik, puan-puan baca daripada awal, khataballahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Kalau mampu, kalau tak mampu berhentilah dulu di tempat yang ada wakaf hasan. Jadi puan-puan, kesimpulannya wakaf hasan ni rasa-rasanya banyak tak dalam Quran. Banyak sungguh, senang nak cari wakaf hasan, tapi puan-puan pergi cari dalam surah panjang tau. Surah pendek kebanyakannya tak ada ataupun tidak banyak dijumpai.
Terutamanya kalau kita baca Fatihah, Fatihah tak ada wakaf hasan. Tapi kalau puan-puan tengok surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seumpamanya dengannya, maka banyak ditunjukkan wakaf hasan dalam bacaan kita, ada pendapat di tulisan. Jadi kesimpulannya, wakaf hasan ni kalau jumpa nak buat apa? Lebih baik menyambungkan bacaan daripada wakaf, daripada berhenti. Alhamdulillah. Jadi puan-puan kena, itu sebab kena belajar wakaf ni. Dia tak boleh belajar sendiri. Kalau belajar sendiri mungkin pemahaman kita, Ustaz, wakaf tu berhenti, hasan tu baik, berhentilah Ustaz. Senang aja pemahaman kita. Rupa-rupanya tidak. Kata ulama, baik apa? Hasan tu baik apa? Baik sambung. Jadi nampaknya pemikiran kita dengan pemikiran para ulama tak sama, perempuan. Itu sebab kita kena belajar berguru baru kita faham. Jadi puan-puan, agak-agaknya mampu tak kita praktikan wakaf hasan nanti? Boleh. Habis tu Ustaz, kalau saya nafas pendek, memang pendek Ustaz, tak cukup nafas, saya nak berhenti setiap kali jumpa soalan dia nak berhenti. Boleh ke tidak Ustaz? Jawabnya boleh. Boleh, tak ada masalah. Tetapi kalau kamu mampu macam Ustaz buat tadi, bila sudah berhenti wa ala absarihim ghisyawah, kita ulang balik wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun azim. Kita sambung seterusnya ayatnya. Kalau mampu buat begitulah ya. Apapun puan-puan, sila rujuklah kepada mana-mana guru kita, mana-mana ustaz. Kalau puan-puan nak mahir dalam bab wakaf dan ibtidak, saya puan-puan masa peringkat awal belajar Quran ni, saya masuk tilawah tau. Bila masuk tilawah, saya bertanya dengan tok-tok guru, Ustaz, ayat ni kat mana sesuai berhenti? Kat mana sesuai nak mengulang? Saya bertanya. Dan puan-puan jangan malu bertanya. Nanti kalau puan-puan baca Quran seorang-seorang di rumah kan, puan-puan bersalah, Ustaz, saya tak tahu nak berhenti kat mana. Betul ke tidak tempat saya berhenti ni? Puan-puan ambil gambar dan puan-puan tanya pada Ustaz. Boleh? Puan-puan saya open ni, handphone saya 24 jam ni. Buka kecuali kalau dah habis bateri, wallah itu dah habis lah tu. Tetapi kalau puan-puan boleh hubungi Ustaz bila-bila masa, ambil gambar, tanya kat Ustaz. Ustaz, sesuai tak kalau saya berhenti kat situ? InsyaAllah, lambat cepat saya jawab persoalan puan-puan. Ya, Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, wakaf hasan dalam Fatihah ada tak? Tak ada. Tapi dalam surah lain ataupun surah yang panjang banyak ya wakaf hasan. Saat lagi kita baca surah Yasin, kemungkinan jumpa wakaf hasan ya. Dan cuba kita praktikan. Okey. Setakat ni ada soalan tak tentang wakaf hasan? Okey, satu je saya nak tambah lagi. Puan-puan, rupa-rupanya kita ni sebenarnya dekat pasaran ataupun dekat rumah puan-puan, ada tak Quran lama, Quran Majid? Ada lagi tak? Ada, mungkin ada. Ya, mungkin ada Quran Majid sayang. Kita nak buang, sayang. Elok lagi Quran ni. Sebenarnya Quran Majid boleh baca ke kita? Boleh. Tak ada masalah, boleh baca ayatnya sama. Cuma, masalahnya Quran Majid ni, dia punya kaedah penulisan tak sama dengan Quran Uthmani. Contohnya dalam hukum mat. Kalau dalam Quran Uthmani, sebagai contoh ya, dalam hukum mat contohnya, Quran Uthmani, huruf matnya tak ada tanda mati. Tapi kalau Quran Majid, huruf matnya ada tanda mati. Jadi beza di situlah yang puan-puan nampak secara ketara antara Quran Majid dengan Quran Uthmani. Itu sebab sekarang ni yang puan-puan belajar adalah kaedah mengikut resam Uthmani. Jadi tanda matinya tidak ada pada huruf mat. Jadi puan-puan berbalik kepada wakaf hasan. Okey, ambil perhatian. Sekiranya ada di kalangan tuan-tuan puan-puan yang masih lagi menggunakan Al-Quran Majid, maka simbol yang ditunjukkan pada Quran nanti bukan sad lam ya. Nanti ditunjukkan maybe huruf sad sahaja. Atau huruf ha. Atau alif sad. Ataupun alif ha. Ini. Dalam Quran Majid, mungkin simbol ini yang ditunjukkan. Dia tak tunjukkan simbol ni. Simbol yang kita belajar sekarang ni dalam Quran apa? Uthmani. Yang ni Majid. Jadi kalau puan-puan nampak macam ni, puan-puan jangan terkejut. Ustaz, ni Quran baru ke? Bukan Quran baru, ni Quran lama puan-puan. Quran lama digunakan sad, ha pedas, ataupun alif sad, ataupun alif ha. Ada lagi. Masih ada di pasaran Quran Majid. Dan puan-puan boleh guna tak? Boleh. Tapi sebaik-baiknya puan-puan jangan baca Quran Majid. Sebab apa? Nanti tidak selari dengan apa hukum yang Ustaz ajar. Ya, jadi puan-puan nanti puan-puan pening pula ataupun susah pula nak memahaminya. Jadi itu sebab saya galakkan kita guna Quran. Ini Al-Quran, simbol Al-Quran Resam Uthmani. Al-Quran Resam Uthmani. Yang kita baca pada hari ini lah. Okey? Jadi kalau Quran Resam Uthmani digunakan sad lam ya. Tapi kalau Majid, sad, ha, alif sad ataupun alif ha.
Ya. Okeylah puan-puan, habis cerita tentang wakaf Hasan, saya nak pergi kepada wakaf yang kelima pula. Yang kelima namanya wakaf apa? Ta'anuk. Sebut sekali lagi, ta'anuk atau muraqabah. Muraqabah ada tak kat situ istilahnya? Tak ada ya? Okey, puan-puan tulis dekat nota puan-puan. Wakaf ta'anuk dia ada nama lain. Ada setengah ulama sebut muraqabah. Sebut? Mana senang sebut? Ta'anuk ke muraqabah? Ta'anuk. Puan-puan boleh gunalah istilah ta'anuk. Tapi kalau ada ustaz-ustaz lain sebut muraqabah, maka itu juga wakaf ta'anuk. Apa makna wakaf? Berhenti. Ta'anuk berikat. Berikat. Ta'anuk itu adalah berikat, manakala muraqabah itu pemerhatian. Pemerhatian. Puan-puan, untuk wakaf ta'anuk kita ada nota sampingan, kita ada nota tambahan sebegini. Puan-puan semua dah dapatkan ya. Sekejap lagi kita rujuk ya. Tapi sebelum tu kita refer dulu kepada huraian dalam buku tajuk Ustaz. Silakan menghentikan bacaan pada salah satu tempat. Sama ada tempat pertama atau kedua. Atau boleh terus mewasalkan bacaan tanpa berhenti pada mana-mana tempat. Maknanya nanti kita menghentikan bacaan, kejap ya. Menghentikan bacaan pada salah satu tempat. Salah satu tempat sama ada yang pertama, sama ada pertama atau kedua. Atau juga boleh terus mewasalkan bacaan. Ini huraian apa yang Ustaz tulis dekat buku ya. Jadi sekali lagi saya ulang, menghentikan bacaan pada salah satu tempat. Pada salah satu tempat sama ada pertama atau kedua. Atau boleh terus mewasalkan bacaan. Maknanya di sini ada 3 pilihan. Sama ada puan-puan nak berhenti pada tempat yang pertama atau tempat yang kedua, ataupun boleh sambung terus bacaan. Tak ada masalah. Boleh berlaku. Puan-puan, apapun kena tengok makna ayat. Dan saya perhatikan dalam kitab-kitab tajwid, para ulama menggalakkan kita berhenti salah satu tempat. Dan kalau ikut pendapat ulama-ulama Quran, ada yang mengatakan harus berhenti salah satu tempat. Ya, harus berhenti pada salah satu tempat. Apapun puan-puan, simbol yang ditunjukkan untuk wakaf ta'anuk apa? Titik 3 bertindih. Ya, simbol dia adalah titik 3 bertindih. Simbol adalah titik 3. 3 bertindih pada 2 tempat. Pada 2 tempat. Okey, macam mana rupanya begini. Ni satu. Ada berapa tempat ni? 2 tempat. Apa namanya titik ni? Titik 3 bertindih. Titik 3 bertindih pada 2 tempat. Titik 3 bertindih pada 2 tempat. Dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya wakaf ta'anuk ini berlaku atas 2 sebab juga. Dia tak semestinya titik 3 bertindih. Puan-puan, saya tambah lagi nota kat sini ya, perhatian. Wakaf ini berlaku atas 2 sebab. Yang pertama, titik ataupun tanda bacaan 3 bertindih. Yang kedua, kata ulama, atas sebab makna ayat. Jadi puan-puan, untuk wakaf ta'anuk ni rupa-rupanya kita kena memperhatikan makna ayatnya juga. Sebab dalam Quran, ulama-ulama ada yang khilaf. Khilaf ni bukan salah. Khilaf ni berbeza pendapat. Kedudukan wakaf ta'anuk yang ada dalam Quran. Itu sebab kalau puan-puan tengok dalam Quran nanti, ada setengah tempat tu dibubuh simbol, titik 3. Ada setengah tempat tu tak dibubuh simbol apa-apa. Tapi terdapatnya wakaf ta'anuk atas sebab makna ayat. Jadi marilah kita tengok
contoh-contoh wakaf ta'anuk yang ada dalam Quran. Tapi kalau tengok dalam nota ustaz sampingan tu, dalam Al-Quran terdapat 32 tempat. Terdapat 32 tempat wakaf ini. Jadi marilah sama-sama kita buat praktikal. 32 tempat terdapatnya wakaf ta'anuk dalam Quran. Macam mana nak tahu ustaz? Puan-puan kena refer nota sampingan yang ustaz bagi ini. Mari kita lihat. Tapi sebelum itu mari kita baca sedikit huraian berkenaan dengan wakaf ta'anuk. Okey, dengar. Wakaf ini diwakili dengan simbol titik 3 bertindih pada dua tempat. Sebagian ulama Al-Quran mengatakan hukum memberhentikan bacaan pada salah satu tempat adalah harus. Betul tak Ustaz Khabar tadi? Sebagian besar ulama Quran mengatakan memberhentikan salah satu tempat adalah harus. Harus itu apa maknanya? Digalakkan. Wakaf ini banyak dalam Al-Quran tetapi tidak semua ayat ditunjukkan dengan simbol titik 3 bertindih atas sebab apa? Khilaf. Khilaf tu apa? Perbezaan pendapat di kalangan ulama Al-Quran dalam menentukan wakaf ini. Sebagai contoh, Al-Quran yang dicetak di Madinah dan di Beirut, Lebanon adalah berbeza. Maknanya Quran ni puan-puan bukannya dekat Mekah Madinah jadi dicetak. Boleh dikatakan kebanyakan negara Islam ada kilang Al-Quran tersendiri, termasuklah negara kita ni puan-puan ya. Jadi setiap negara kan ada ulama'. Bila ada ulama' maka pendapat mereka kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Jadi itu sebabnya nanti ada Quran yang ditunjukkan simbol titik 3, ada Quran yang tidak ditunjukkan simbol titik 3 bertindih. Jadi puan-puan, apa pun dalam Quran nanti terdapat 32 tempat ikut ataupun ayat yang terdapat wakaf ta'anuk atau muraqabah dalam Al-Quran. Oh ya, puan-puan, saya teringat ada satu ketika ni pelajar tersalah jawab. Dia nak sebut wakaf muraqabah. Dijawab dalam periksa wakaf mudarabah. Mudarabah tu jual beli, puan-puan, tak sama dengan muraqabah. Jadi puan-puan, Allahu Akbar. Jadi inilah antara sebutan ta'anuk dengan muraqabah mana senang. Ta'anuk, puan-puan gunalah ta'anuk. Tapi kalau rasa-rasa nak try perkataan muraqabah, try lah puan-puan. Tapi jangan salah eja. Jangan sampai mudarabah. Mudarabah tu jual beli. Tak ada wakaf mudarabah dalam Quran puan-puan ya. Okey, mari kita praktikkan wakaf muraqabah dalam Al-Quran kita. Yang pertama, ni puan-puan, saya dapat maklumat ni daripada pembelajaran saya satu ketika dahulu. Rupa-rupanya ada 32 tempat. Yang pertama sudah tentu surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 2. Puan-puan nampak tak simbol dia? Okey, mari kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Puan-puan sudah berhenti pada wakaf ta'anuk yang pertama ke yang kedua? Yang kedua. Maka kalau sudah berhenti yang kedua, puan-puan tak payah ghostan. Terus aja. Hudan lil muttaqin. Apa itu Ustaz? Kalau saya nak berhenti yang pertama boleh ke? Boleh. Macam ni caranya. Zalikal kitabu la raib. Kalau nak berhenti kat situ boleh. Tapi puan-puan tak payah ghostan. Terus saja. Fihi hudan lil muttaqin. Mana yang senang bagi puan? Yang pertama ke yang kedua? Saya rasa yang pertama tadilah. Sebab apa, kebanyakan kita biasanya berhenti pada fih kan? Atau pulanglah. Tapi kalau ada kawan kita yang baca yang kaedah yang kedua tadi Ustaz tunjuk pun boleh. Tak ada masalah. Dan kalau nak buat tunjuk kaedah yang ketiga pun boleh. Macam ni. Tak berhenti langsung pada dua-dua tempat. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebut. Tapi kena ingat, kalau nak guna kaedah ketiga ni nafas panjang, lebih panjang daripada tadi puan-puan. Jadi agak-agaknya kaedah 1 ke 2 ke 3 yang senang tadi.
Yang nombor 1 tadi. Ikutlah kemampuan masing-masing ya. Alhamdulillah. Jadi puan-puan tahu tak nak praktikkan wakaf ni? Tahu ya? InsyaAllah. Okey, tadi surah apa tu? Al-Baqarah ayat 2. Surah yang kedua sama juga Al-Baqarah tapi ayat 96. Ikut. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا Puan, kenapa berhenti? Siapa yang faham tentang wakaf ta'anuk dan puan-puan faham tentang wakaf jaiz, bermakna puan-puan dapat 2 pahala kebajikan dekat situ. Puan-puan dapat 2 pahala. Sebab apa? Yang pertama, puan-puan berhenti atas sebab ada wakaf jaiz. Yang kedua, berhenti atas sebab ada wakaf. Nah, wakaf tadi tu baru kita belajar. Ta'anuk. Nampak tak Ustaz gariskan tu? Kalau saya tak gariskan, mungkin puan-puan tak tahu dekat situ wakaf ta'anuk. Tapi Alhamdulillah, saya dapat maklumat rupa-rupanya asyraku tu ada wakaf ta'anuk, cuma tak dibubuh simbol. Kenapa tak bubuh simbol? Sebab perbezaan pendapat di kalangan ulama. Jadi puan-puan, apapun, sekali lagi saya ulang, sekiranya puan-puan berhenti pada asyraku, bermakna puan-puan niatkan berhenti atas 2 sebab. Yang pertama atas sebab wakaf jaiz, yang kedua atas sebab wakaf ta'anuk. Tapi kena ingat, wakaf ta'anuk yang pertama ada tak sebelumnya? Sebelum ayat tadi ada tak wakaf ta'anuk? Ada. Tak semestinya asyraku. Nampak tak hayatin? Puan-puan nampak tak ada gariskan tak? Puan-puan punya tu tak ada garisan? Tolong digariskan. Patutlah puan-puan termenung sekejap. Okey, tak apa. Saya dah ada garisan dah. Okey, tak apa. Puan-puan gariskan ya. Gariskan perkataan hayatin. Okey, mari kita berhenti pada hayatin. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ kat situ pun ada wakaf ta'anuk, cuma tak dibubuh simbol. Sebab apa tak dibubuh simbol? Sebab berlakunya khilaf di kalangan ulama. Jadi puan-puan, tapi hakikatnya hayatin gariskan dengan asyraku gariskan, di situ ada wakaf ta'anuk. 2. Nombor 3. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ikut. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ Disitulah wakaf jaiz, betul tak? Di situ jugalah wakaf ta'anuk. Gariskan pada kalimah allamahullah, gariskan sekarang. Tapi puan-puan tahu tak, sebelum kalimah allamahullah, puan-puan nampak tak ayyaktuba? Nampak? Di situ juga ada wakaf ta'anuk. Tolong gariskan aja. Puan-puan tak payah bubuh simbol 3.3 bertindih, tak payah bubuh. Sebab apa? Benda ni khilaf di kalangan ulama. Tapi untuk pengetahuan kita sebagai orang awam, ayyaktuba juga ada wakaf ta'anuk. Jadi kalau nak berhenti ayyaktuba begini. Wala ya'ba katibun ayyaktub. Boleh berhenti kat situ. Cuma puan-puan tak tahulah kat situ ada wakaf ta'anuk. Melainkan kalau puan-puan gariskan sekarang, jadi nanti lain kali puan-puan tahulah dekat situ ada wakaf ta'anuk. Okey, jadi puan-puan, nampaknya kelas kita hari ini bagus. Pasal apa? Puan-puan dapat mengetahui tempat wakaf ta'anuk yang tidak dibubuh simbol oleh para ulama, tetapi hakikatnya ada wakaf ta'anuk. Okey, sambung. Surah yang keempat, Ali Imran ayat 7. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ Setakat ini puan-puan tahu tu wakaf apa? Kafi kan? Baru Ustaz tadi belajar. Kafi atau aula, puan-puan. Tetapi puan-puan sebenarnya illallah juga ada wakaf ta'anuk. Gariskan. Maknanya kalau puan-puan nak pahala, double pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, puan-puan kena niatkan, Ustaz,
saya berhenti kat situ atas dua sebab. Yang pertama wakaf kafi, yang kedua saya berhenti atas sebab wakaf ta'anuk yang berlaku atas sebab makna ayat. Okey? Puan-puan, lepas kita berhenti kita nak buat apa? Sambung aja warasikhu. Ikut. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Gariskan sekarang kalimah fil ilmi. Fil ilmi. Maknanya, kalau puan-puan rasa tak nak berhenti pada illallah, puan-puan juga boleh berhenti pada fil ilmi. Boleh. Pilih salah satu. Tapi ingat, kalau puan-puan dah berhenti illallah, jangan berhenti pada fil ilmi. Faham? Jadi puan-puan, gariskan sekarang. Illallah dengan fil ilmi. Okey, surah yang kelima. Surah Ali Imran ayat 10 hingga 11. Wa ulaika hum waqudun nar. Setakat ini wakaf apa yang kita nampak? Tam atau lazim. Betul? Maka dapat pahala puan-puan berhenti kat situ sebab wakaf tam atau lazim. Tapi sebenarnya di sebalik wakaf tam atau lazim, kalimah an-nar itu juga wakaf ta'anuk. Gariskan. Gariskan pada nar. An-nar tu gariskan. Sambung. Kada'bi ali fir'aun walladzina min qablihim. Gariskan sekarang perkataan Fir'auna. Fir'auna di situ juga ada wakaf ta'anuk. Ada. Cuma masalahnya tak dibobol simbol. Dan siapa yang menentukan wakaf ta'anuk ni adalah ulama-ulama yang mengkaji dari segi makna ayat. Jadi puan-puan mereka mengkaji bahawa Fir'auna itu adalah wakaf ta'anuk juga. Maknanya, tuan-tuan kalau dah berhenti pada waqudun nar, jangan berhenti pada Fir'auna lagi dah. Ya, tapi kalau tak nak berhenti waqudun nar, puan-puan sambung pada kadab bi ali fir'aun, boleh berhenti kat situ. Ya, jadi ada pilihan lah, sama ada nak berhenti waqudun nar ataupun fir'aun. Tapi saya yakin untuk ayat ni puan-puan lebih suka berhenti waqudun nar. Sambung surah yang ke-6. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Disitulah wakaf ta'anuk. Muhdara. Gariskan sekarang. Gariskan kat bawah dia. Kemudian kalau dah berhenti kat situ, puan-puan tak payah ghostan, sambung. Wa ma 'amilat min su'in. Kenapa Ustaz baca su'in? Sebab kita kena sambungkan bacaan. Tetapi sebenarnya min su'in itu adalah wakaf ta'anuk juga. Yang kedua. Gariskan? Okey, sudah? Maknanya tadi puan-puan faham tak? Bila kita berhenti, dah berhenti pada muhdara, sat lagi min su'in, jangan berhenti. Boleh? Tapi kalau puan-puan berhenti min su'in, puan-puan muhdara tadi jangan berhenti. Terpulang pada masing-masing lah, ikut mana yang kita mampu. Sambung. Surah yang ke-7, Ali Imran 171, 172. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. Al-mu'minin itulah tempat wakaf ta'anuk. Ustaz, bukankah ada wakaf tam? Ya. Bermakna puan-puan niatkan berhenti atas dua sebab. Yang pertama wakaf tam atau lazim. Yang kedua wakaf ta'anuk. Gariskan ya, al-mu'minin. Sambung. Alladzina istajabu lillahi war-rasuli min ba'di ma asabahumul qarh.
Nampak tak kita berhenti al-qarh tadi? Nampak? Maka di situ sebenarnya wakaf jaiz kan? Tapi di sebalik wakaf jaiz, di situ juga wakaf ta'anuk. Gariskan kalimah al-qarhu. Jadi kalau perempuan dah berhenti ajral mu'minin, kalau boleh jangan berhenti qarhu. Tapi kalau nak berhenti juga boleh, sebab dekat qarhu itu ada wakaf jaiz pun boleh juga, tak ada masalah. Perempuan maknanya tidaklah kalau kita langgar, ustaz kalau saya langgar wakaf ni tak berdosa kepada saya, tidak. Wakaf ni sebagai panduan kepada untuk kita menjaga makna ayat sebenarnya, ya. Jadi kalau perempuan dapat ikut panduan wakaf itu lebih baik. Sambung surah yang ke-8 Al-Maidah 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim. Yang ni perempuan tak payah gariskan lah sebab dah ada titik 3 bertindih. Betul? Dah ada titik 3 bertindih. Kalau perempuan dah berhenti alaihim, sat lagi arba'ina sanatan. Sanatan tu jangan berhenti. Perempuan sambung dengan ayat berikutnya. Cuma ayat berikutnya Ustaz tak bagi kat situ, ya. Jadi perempuan untuk surah Al-Maidah tak ada masalah. Okey, surah yang ke-9 sebelah fa asbaha minan nadimin. Disitulah wakaf ta'anuk juga. An-nadimin, gariskan. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel. Kalau tadi an-nadimin, kali ini dhalika. Gariskan dhalika. Nampak tak? Min ajli dhalika. Dhalika itu wakaf ta'anuk. Maknanya kalau perempuan dah berhenti min nadimin, sat lagi jangan pula berhenti dhalika. Sambung. Surah Al-Maidah 41. Walam tu'min qulubuhum wa minal ladhina hadu. Surah ni tak ada masalah sebab ada titik 3 bertindih. Dekat mana? Qulubuhum dengan hadu. Samma'una lil kadhibi. Maknanya kalau perempuan dah berhenti hadu, samma'una lil kadhibi, jangan berhenti. Perempuan sambunglah ayat berikutnya, ya. Okey, seterusnya 11. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Gariskan sekarang, jathimin adalah wakaf ta'anuk juga. Selain pada itu kita ada wakaf tam atau lazim. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. Dekat fiha itu juga wakaf ta'anuk. Maknanya kalau boleh perempuan, ya, perkataan jasimin tadi kalau perempuan dah berhenti pada fiha, jasimin jangan berhenti. Habis tu Ustaz macam mana nak baca kalau tak berhenti pada jasimin? Begini. Fa asbahu fi darihim jathimin alladhina kadzabu syu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha. Perempuan boleh ke cukup nafas? Kalau boleh silakan. Kalau tak boleh tak apa. Perempuan boleh berhenti jasimin. Habis tu Ustaz, kalau kami dah berhenti jasimin, bagaimana dengan fiha tadi? Sebenarnya boleh juga berhenti sebab di situ ada 2 wakaf. Yang pertama wakaf jaiz, yang kedua Ustaz sebut tadi wakaf apa? Ta'anuk. Cuma wakaf ta'anuk tu tak dibagi simbol apa-apa. Okey, seterusnya 12. Idh ya'duna fis sabati idh تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا.
Ghostan yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Gariskan sekarang la ta'tihim. Disitulah wakaf ta'anuk. Satu lagi kat mana? Kadzalika. Itu juga wakaf ta'anuk. Maknanya wakaf ta'anuk ada berapa tempat? Dua lah. Cuma tidak dibubuh dengan simbol. Jadi macam mana kami tahu Ustaz? Kami kena belajar, kita kena belajar tafsir. Ataupun belajar dapatkan wakaf-wakaf ini daripada guru-guru kita. Saya dulu pun tak tahu tempat wakaf ta'anuk ni perempuan. Melainkan saya tahu titik tiga bertindih saja. Tapi yang ni saya tak tahu. Jadi daripada mana Ustaz dapat ni? Daripada guru-guru, daripada kitab-kitab tajwid yang ada daripada guru-guru kita. Jadi puan-puan, tandakan ya. Makna la ta'tihim dan juga kadzalika. Sambung ayat 13, surah 13. Al-A'raf 172. Qalu bala syahidna. Puan-puan, nampak tak titik tiga? Di situ ada wakaf ta'anuk. Yang ni puan-puan tak payah gariskan lah. Sebenarnya wakaf ta'anuk tak perlu digariskan pun. Melainkan kalau tak ada simbol, maka puan-puan mungkin tak tahu kan. Itu sebab Ustaz suruh gariskan tadi. Tapi kalau ada simbol titik tiga bertindih, maka puan-puan automatik itulah wakaf ta'anuk. Taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Begitulah perhatikan ayat ni tadi. Kalau perempuan sudah berhenti pada syahidna, maka jangan berhenti pada bala. Perempuan sudah berhenti syahidna, tak payah berhenti pada bala dan sambung pada ayat berikutnya. Surah 14 Al-A'raf 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. Gariskan sekarang as-su' satu, yang keduanya sebelumnya minal khairi pun digariskan. Itu juga wakaf ta'anuk atau muraqabah. Maknanya ada dua tempat, minal khairi dan juga as-su'. Ayat surah 15, surah At-Taubah. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinah. Al-Madinah, itulah wakaf ta'anuk yang kedua. Yang pertama sebelumnya munafiqun, itu gariskan. Sekali lagi saya ulang, munafiqun dengan Al-Madinah. Ada dua tempat letaknya wakaf ta'anuk. 16. Thumma nunajji rusulana walladzina amanu. Amanu tu wakaf ta'anuk. Yang pertama, gariskan. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Gariskan sekali lagi, kadzalika. Tadi yang pertama amanu, yang kedua kadzalika. Perempuan sudah berhenti amanu kan? Maka perempuan tak payah ghostan, terus kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Sambung 17. Alam ya'tikum naba'ud ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud.
Nampak titik 3 bertindih? Itu wakaf ta'anuk yang pertama. Yang kedua, wallazina min ba'dihim. Nanti bila baca ayat ni, min ba'dihim jangan berhenti. Sebab kita sudah berhenti wa thamuda. Ya, jadi perempuan pilih salah satulah. Tapi kalau perempuan dah berhenti pada min ba'dihim, bermakna wa thamuda jangan berhenti. Okey, sambung. Ayat surah 18. Wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anah. Nampak berselanggu sikit kat tengah-tengah tu. Okey, sebab apa hukum ni perempuan tak belajar lagi dengan ustaz? Cuba ulang perkataan illa ifkun iftarahu wa a'anah. Yang kita baca tadi ifkun iftarahu namanya bacaan nun aiwat. Bacaan apa puan? Nanti puan-puan belajar dalam tajuk tanda-tanda bacaan. Lepas habis wakaf kita belajar tanda bacaan. Ya, insya-Allah. Nanti saya tunjukkan dalam Quran ada berapa. Tapi sebelum tu puan-puan berhenti pada wa'anah. Ya. Wa'anah itu tidak ada wakaf apa-apa. Okey, ghostan balik. Illa ifkun iftarahu wa'anahu alaihi qawmun akharun. Kalau tengok pada mata kasar, akharun itu wakaf apa? Soalan ya? Wakaf hasan. Wakaf hasan baru kita belajar tadi kan wakaf hasan. Hasan tu baik apa? Baik sambung. Tapi dah tak larat ustaz, dah habis oksigen, maka baik juga berhenti dekat situ ya. Sebenarnya akharun itulah wakaf ta'anuk. Gariskan sekarang. Faqad ja'u zulman wa zura. Wazura, gariskan di situ juga wakaf ta'anuk. Teruskan 19. Sebelah. Wa qala alladhina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Di situ wakaf ta'anuk, gariskan wahidah. Kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Gariskan kadzalika. Gariskan di situ juga wakaf ta'anuk. Maknanya wakaf ta'anuk yang pertama wahidah, yang kedua kadzalika. Perempuan dah berhenti wahidah tadi kan? Kadzalika tak usah berhenti. Jangan berhenti. Tapi hakikatnya di situ ada wakaf ta'anuk. Sambung. Warattalnahu tartila. Dua puluh. Wakafa bihi bidhunubin وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Gariskan khabira. Sekarang itulah wakaf ta'anuk yang pertama. Yang kedua kat mana? Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. في 6 أيام ثم استوى على العرش.
Perkataan al-arsh itu juga wakaf ta'anuk tapi yang kedua. Yang pertama kat mana? Khabira. Yang kedua dekat mana? Al-arsh tadi. Okey. Maknanya nanti bila perempuan dah tahu ada dua jenis wakaf pada kalimah tertentu tadi, maka perempuan niatkan berhenti atas sebab dua jenis wakaf tadi, maka dapatlah pahala berganda kepada kita insya-Allah. Puan-puan, wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Di situ wakaf ta'anuk yang pertama, munzirun, gariskan. Zikra wa ma kunna zalimin. Zikra, gariskan. Wakaf ta'anuk yang kedua. Bermakna ada berapa tempat wakaf ta'anuk? Dua. Yang pertama kepada kalimah munzirun, yang kedua zikra. Tapi saya ingat puan-puan akan berhenti pada munzirun. Betul? Kadzalik zikra kita tak berhenti. Sambung ayat surah 22. Wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma. Di situ wakaf ta'anuk. Ilaikuma, gariskan. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akumal ghalibun. Sebenarnya bi ayatina juga ada wakaf ta'anuk. Gariskan pada bi ayatina. Sambung surah yang ke-23. Wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah. Gariskan aurah di situ yang pertama. Wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara. Puan-puan, tadi sudah berhenti aurah yang pertama kan? Abi auratin itu juga wakaf ta'anuk. Jadi puan-puan ada pilihan nak berhenti bi aurah yang pertama ke ataupun bi aurah yang kedua. Terpulang pada masing-masing. 24. La in lam yantahil munafiquna walladina fi qulubihim والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرين sekali lagi ya. والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. Stop. ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Gariskan qalila, di situ wakaf ta'anuk yang pertama dan yang kedua mal'unina. Itu yang kedua.
Itu yang kedua. Jadi puan-puan saya rasa ramai yang suka yang pertama lah. Pasal kebetulan dekat situ ada wakaf tam atau lazim kan. Pada qalilah. Okey, teruskan sikit lagi. 25. Alam tara ilal ladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Gariskan pada yusrafun alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Gariskan rusulana. Di situ juga wakaf ta'anuk yang kedua. Jadi kalau dah berhenti yusrafun, kalau boleh, rusulana jangan berhenti. Tapi kalau sudah berhenti rusulana, yusrafun tadi jangan berhenti. Pilih salah satu. Sambung 26. Ta'amul athimin. Di situ wakaf ta'anuk yang pertama. Al-athimin. Gariskan. Sambung. Kalmuhli yaghli fil butun. Gariskan kalmuhli. Baik, teruskan 27. Hatta tad'al harbu awzaraha. Auzaraha gariskan. Gariskan auzaraha. Dzalika walau yasha'ullah. Gariskan dzalika. Okey, sikit lagi ada 4, ada 5 lagi. Teruskan muka surat sebelah. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Gariskan at-Taurah. Wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'ah. Puan, gariskan Al-Injil. Gariskan juga. Maknanya dekat situ ada 2 wakaf, tempat wakaf ta'anuk. At-Taurah dengan Al-Injil. 29. Lan tanfa'akum arhamukum wala awladukum. Auladukum gariskan. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Gariskan al-qiyamati bermakna auladukum dan al-qiyamati adalah wakaf ta'anuk. Fattaqullaha ya ulil albabil ladina amanu. Gariskan al-babi dan gariskan amanu sekali. Ada 2 tempat ya. Maka disitulah wakaf ta'anuk berlaku padanya. Qad anzalallahu ilaikum dhikra. Teruskan 31. Illa ashabal yamin. Al-yamin wakaf ta'anuk yang pertama. Fi jannatin yatasa'alun.
Gariskan juga jannatin. Tadi al-yamin, yang kedua jannatin. Dan yang terakhir, innahu dhanna an lan yahur. Gariskan yahur. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Gariskan bala. Maka selesai sudah berapa tempat wakaf ta'anuk? 32 tempat. Kalau tak belajar macam ni, perempuan tak akan tahu. Ya, jadi perempuan tahniah, perempuan dapat baca semua tempat yang ada wakaf ta'anuk. Jadi sebelum kita bersurai, perempuan, jadi saya bagi contoh dekat sini. Wakaf ta'anuk yang paling senang contohnya adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 2. Ayat 2. Jadi nanti bila perempuan salin, ayat 2, senang saja. Perempuan salin, zalikal macam ni. Zalikal kitabula. Kitabula. Dekat la raibah ni kena ada wakaf ta'anuk yang pertama. Jadi perempuan kena bubuh titik 3 bertindih pada raibah. Kemudian fihi bubuh titik 3 bertindih juga. Kemudian yang lain tu perempuan tak nak tulis, tak nak salin pun tak apa, perempuan bubuh dot. Habis cerita. Boleh? Ini contoh paling senang wakaf ta'anuk yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dan saya yakin perempuan nampak titik 3 bertindih kan? Maka itulah wakaf ta'anuk. Dan apakah hukum memberhentikan bacaan padanya? Jawabnya adalah harus, sebagian besar pandangan ulama. Ya? Jadi perempuan cukup setakat ni, selamat bercuti minggu depan. Nampaknya tak sempat baca surah Yasin, tak apa, kita bawa 2 minggu akan datang. Ingatkan kelas kita baca surah Yasin. Dan tolong datang pada 2 minggu akan datang untuk kita habiskan tajuk wakaf qabih pula. 2 minggu akan datang. Ya? Dan nanti ada satu nota yang saya tak sempat bawa hari ini, namanya wakaf Jibril. Apa nak belajar tak wakaf Jibril? Ya, wakaf sunnah. Nanti ada nota baru Ustaz bagi ya pada 2 minggu akan datang. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada 2 minggu akan datang. Selamat bercuti. Dan kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.